Hamas mahu Israel bebas lebih ramai banduan Palestin. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Angka kematian rakyat Palestin terus meningkat kepada 27,585 orang dengan 66,978 lagi cedera. Kementerian Kesihatan di Gaza mengumumkan jumlah terbaru itu. Dalam tempoh 24 jam ini, 107 penduduk rakyat Palestin terbunuh dalam serangan rejim Israel, selain 143 lagi cedera. Sebahagian mangsa masih terkandas di bawah runtuhan bangunan, ekoran berdilan tanpa henti Zionis serta kekurangan kaki tangan ambulans. Bulan Sabit Merah Palestin memaklumkan 8,000 orang yang hilang tempat tinggal dipindahkan daripada Hospital Al-Amal dan ibu pejabatnya di Khan Yunis selepas 10 hari dikepung. Hanya 40 warga emas, 80 orang yang sakit dan 100 petugas kesihatan masih berada di hospital berkenaan. Paramedik Palestin memberitahu Israel membunuh 4 rakyat Palestin dalam serangan di sebuah rumah di kejiranan Al-Salam di Rafah. Rafah menjadi tempat akhir perlindungan yang lebih selamat selepas 2.3 juta rakyat Palestin hilang tempat tinggal sejak Oktober tahun lalu. Hamas mengesahkan pihaknya telah menjawab cadangan bagi usul gencatan senjata di Gaza termasuk membebaskan tebusan. Perkara itu diumum Perdana Menteri Qatar Sheikh Mohammed Abdul Rahman Al Thani dan Setiausaha Negara Amerika Syarikat Antony Blinken pada Selasa di Doha. Perincian mengenai maklum balas Hamas bagaimanapun tidak didedahkan. Menerusi satu kenyataan, Hamas menyatakan bahawa pihaknya menjawab dalam nada positif demi memastikan satu gencatan senjata menyeluruh dan lengkap mengakhiri keganasan di Gaza. Hamas juga mahu Israel membebaskan seramai mungkin banduan Palestin. Mengulas mengenainya, Blinken optimis bahawa satu perjanjian boleh disepakati dan boleh dicapai. Pada masa sama, Amerika menegaskan White House sedang mengkaji maklum balas daripada Hamas itu. Qatar yang bertindak sebagai salah satu daripada orang tengah utama dalam perundingan dengan Hamas menerima maklum balas daripada kumpulan itu pada Selasa. Setiausaha Negara Amerika Syarikat Antony Blinken memaklumkan Arab Saudi mengulangi minat dalam membina hubungan dengan Israel, namun ia hanya akan berlaku sekiranya konflik Gaza ditamatkan dan Palestin diiktiraf negara berdaulat. Arab Saudi tidak pernah mengiktiraf Israel dan tidak menyertai Perjanjian Abraham 2020 diselaraskan oleh Amerika Syarikat yang menyaksikan jirannya di Teluk Bahrain dan Emirat Arab Bersatu UAE serta Maghribi menjalin hubungan rasmi dengan Israel. Presiden Amerika Syarikat Joe Biden juga mendesak Arab Saudi untuk mengambil langkah yang sama. Riyadh turut menetapkan beberapa syarat termasuk jaminan keselamatan daripada Washington dan bantuan membangunkan program nuklear awam. Namun momentum itu terhenti selepas Hamas melancarkan serangan besar-besaran ke selatan Israel pada 7 Oktober lalu. Houthi di Yaman melancarkan 6 peluru berpandu ke arah 2 kapal dagang semalam hingga menyebabkan kerosakan ringan pada salah satu kapal. Pelancaran itu dibuat selepas 3 hari tentera Amerika Syarikat dan United Kingdom melancarkan gelombang serangan udara terhadap Houthi yang disokong Iran. Ini adalah pusingan ketiga aksi ketenteraan bersama mereka sebagai tindak balas kepada serangan berterusan Houthi ke atas kapal dagang di laluan Laut Utama Laut Merah. Kumpulan Houthi melepaskan 6 peluru berpandu balistik anti-kapal ASBM dari kawasan yang dikuasai Houthi di Yaman ke arah Laut Merah Selatan dan Teluk Aden. 3 daripada peluru berpandu itu disasarkan kepada MV Star Nasya, kapal pengangkut pukal yang dimiliki dan dikendalikan oleh Greece. 3 peluru berpandu lain disasarkan ke arah MV Morning Tide, sebuah kapal kargo milik United Kingdom, tetapi ia meletup di Laut Merah tanpa menyebabkan kerosakan. Sekurang-kurangnya 2 orang terbunuh dalam serangan peluru berpandu Rusia di bandar Kiev hari ini.
Presiden Ukraine Volodymyr Zelensky mengesahkan perkara tersebut. Susulan itu, seluruh Ukraine menerima amaran berisiko terkena serangan pada pukul 6 pagi waktu tempatan yang dikeluarkan Tentera Udara Ukraine menerusi aplikasi Telegram. Orang ramai berlindung di bawah tanah bagi mengelak terkena peluru terbabit. Serpihan peluru berpandu yang jatuh telah mengakibatkan beberapa bahagian di ibu negara terputus bekalan elektrik. Putera Harry pulang ke United Kingdom untuk berada di sisi ayandanya selepas pengumuman dari Istana Buckingham bahawa Raja England, Raja Charles III, mengidap kanser. Putera kedua Raja Charles III itu tiba di London pada Selasa dari California, Amerika Syarikat. Bagaimanapun, kelibat isteri putera Harry, Meghan dan dua anak mereka, putera Archie dan puteri Lilibet, tidak kelihatan kembali ke United Kingdom. Sumber diraja berkata putera Harry juga tiada rancangan untuk bertemu abangnya, putera William, semasa di London. Kepulangan putera Harry telah mencetuskan spekulasi tentang perdamaian dengan keluarganya selepas bertahun-tahun terpisah. Raja Charles III yang disahkan mengidap kanser pada Isnin akan menangguhkan beberapa tugas rasmi sementara menjalani rawatan. Hubungan putera Harry dengan keluarganya telah renggang sejak beliau dan Meghan berpindah ke California pada 2020. Sementara itu, sebahagian pemimpin dunia menitip ucapan semoga Raja Charles III diberi kesembuhan segera untuk menerajui Britain. Antara yang berkongsi keprihatinan mengenai keadaan kesihatan Raja Charles III, Presiden Joe Biden, Perdana Menteri United Kingdom Rishi Sunak dan bekas Presiden Amerika Syarikat Donald Trump. Sunak menulis di akaun X mendoakan Raja Charles III pulih sepenuhnya dengan cepat. Presiden Joe Biden pula dilaporkan berkata beliau prihatin mengenai keadaan kesihatan Raja England itu. Trump juga menulis di rangkaian Truth Socialnya bahawa Raja Charles III seorang lelaki hebat dan berdoa agar baginda cepat sembuh. Istana Buckingham sebelum ini berkata Raja Charles III memilih untuk berkongsi diagnosisnya bagi mengelakkan spekulasi, juga dengan harapan ia dapat membantu pemahaman orang ramai di seluruh dunia yang terjejas oleh kanser. Ramalan peluang menang bagi calon Presiden Indonesia, Prabowo Subianto, 72 tahun, dilihat masih jauh kerana belum mencapai sokongan undi minimum yang diperlukan ketika tinggal seminggu lagi pemilihan diadakan. Bagi memenangi jawatan Presiden Indonesia, calon memerlukan lebih 50% undian keseluruhan dan sekurang-kurangnya 20% undi di separuh daripada wilayah di negara keempat paling ramai penduduk di dunia itu. Setakat ini, Prabowo hanya memperoleh sokongan kira-kira 45.8% menerusi keputusan tinjauan pendapat terbaru indikator politik. Ketika ini, pesaingnya Ganjar Pranowo dari parti pemerintah memperoleh 23% dan bekas Gubernur Jakarta Anies Baswedan memperoleh 25.5%, manakala 5.8% belum lagi membuat keputusan. Sekiranya gagal, Prabowo perlu bertanding dalam pusingan kedua pada 26 Jun bersaing dengan pemenang tempat kedua sekaligus menjadikannya pertandingan yang lebih sukar dimenangi. China tidak akan sesekali membenarkan mana-mana entiti atau individu China melakukan aktiviti haram seperti serangan cyber. Kenyataan itu dimaklumkan Kedutaan China selepas menjawab laporan agensi perisikan Belanda yang mendakwa perisik cyber disokong oleh negara itu. Ini adalah kali pertama Belanda mengaitkan pengintipan cyber secara terbuka kepada China. Sebelum itu, Filipina pada Isnin menyatakan telah menggagalkan serangan oleh penggodam China. Manakala Amerika Syarikat sejak beberapa bulan kebelakangan ini melancarkan operasi untuk memerangi operasi penggodaman China yang berleluasa menjejaskan beribu-ribu peranti yang disambungkan ke internet. Namun dinafikan kerajaan China dengan menyatakan China sentiasa menentang dan membentara semua bentuk serangan cyber mengikut undang-undang. Bekas Presiden Chile yang juga seorang bilioner Sebastian Pinera meninggal dunia selepas terlibat dalam nahas helikopter. Perkara tersebut dimaklumkan oleh pejabat Pinera menerusi satu kenyataan.
Nahas berlaku di Lago Renko, sebuah daerah yang terletak kira-kira 920 km di selatan Santiago adalah lokasi Pinera menghabiskan percutian bersama ahli keluarganya. Selain Pinera, 3 orang lagi yang berada di dalam helikopter itu terselamat dalam nahas itu. Sementara itu, Kementerian Luar Colombia turut mengucapkan takziah kepada rakyat Chile dan memperingati sokongan kerajaan Pinera dalam rundingan damai Bogota dan kumpulan gerila FARC. Pinera memegang jawatan dalam tempoh 2 penggal iaitu antara 2010 hingga 2014 dan 2018 hingga 2022. Kemboja melaporkan satu lagi kes cacar monyet atau Mpox sekaligus meningkatkan jumlah jangkitan kepada 5 sejak Disember tahun lalu. Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO memaklumkan keputusan makmal dari Institut Kesihatan Awam Negara dan Institut Pasteur di Kemboja menunjukkan pada 2 Februari lalu seorang lelaki lagi diuji positif untuk cacar monyet. Sebelum ini, pada 3 Januari lalu, Kementerian Kesihatan Kemboja melaporkan 2 kes cacar monyet dan sudah pun mengeluarkan amaran berhati-hati bagi mengelak wabak. Cacar monyet boleh disebarkan melalui sentuhan langsung dengan luka dan cecair pada badan serta peralatan yang tercemar dengan virus itu. Setiausaha Agung Persekutuan Renang Malaysia MS Andy Lau berpendapat tuah tidak memihak kepada Ratu Terjun Negara Datuk Pandalela untuk membuat penampilan kali kelima berturut-turut ke Sukan Olimpik. Datuk Pandalela sebelum ini pernah beraksi dalam 4 edisi Olimpik bermula dari Beijing 2008, London 2012, Rio 2016 dan Tokyo 2020. Beliau berkata tidak perlu menunding jari kepada mana-mana pihak atas kegagalan berkenaan memandangkan persiapan terbaik sudah dilakukan semua pihak sejak 7 bulan lepas. Setakat ini, penerjun muda Bertrand Rodriguez muncul penerjun tunggal yang layak secara merit ke Olimpik Paris. Sementara itu menyentuh mengenai prestasi hambar skuad terjun negara secara keseluruhan pada kejohanan akuatik dunia, Andy berkata pihaknya akan melaksanakan proses bedah siasat bagi mengetahui secara menyeluruh situasi di khatar. Baik, berita dunia berakhir di sini dengan paparan persiapan Beijing menyambut ketibaan Tahun Naga. Dari Sungai Kesegaran, Palestin pasti merdeka. Dengan itu, Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.